Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين يا رب العالمين. Muslimat hadirin hadirat, ibu-ibu, bapa yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ini, sama-sama kita dikumpulkan oleh Allah. Dan pagi ini adalah kehadiran pertama saya ke tempat tuan-tuan. Mudah-mudahan pertemuan ini, majlis ini diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Allahumma amin. Firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari anugerahnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Shadaqallahul Azim. Surah Fatir ayat 29 dan 30. Ayat-ayat yang dibaca ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tiga golongan manusia yang melakukan perniagaan yang tidak rugi. Maknanya perniagaan yang sentiasa mendapat keuntungan di dunia untung, di akhirat lebih-lebih lagi. Yang pertama, orang yang sentiasa basuh mulut dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran siang malam, pagi petang. Yang kedua, orang yang sentiasa duduk atas jadah sembahyang, bermunajat, rokok sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, orang yang sentiasa mengeluarkan sedekah diam-diam dan terang-terangan. Diam-diam sedekah sunat, terang-terangan sedekah wajib zakat. Golongan ini Allah Ta'ala sifatkan yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak rugi. Mana perniagaan yang sentiasa mendapat keuntungan. Allah Ta'ala menjanjikan pahala yang berlipat kali ganda.
kepada golongan ini. Liyuwaffiyahum ujurahum, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka. Dan Allah Ta'ala menjanjikan macam-macam kelebihan daripadanya. Wa yazidahum min fadlih, Allah Ta'ala tambah kepada mereka daripada kurniaan anugerah dia. Macam-macam kelebihan mereka dapat di dunia, apatah lagi di akhirat. Innahu ghafurun syakur, sungguhnya Allah dia maha mengampuni lagi maha mensyukuri. Sedekah. Teringat satu hadis Nabi SAW, hadis sahih. Nabi cerita tentang kisah seorang lelaki yang bersedekah. Dia nak sedekah, dia keluar tengah malam, bawa harta dia, lalu dibagi pada seorang. Dia ingat orang ni orang miskin. Rupa-rupanya orang hak dia bagi itu adalah pencuri. Keesokan bising, pencuri ni ada cerita ke orang, jahat-jahat aku, orang bagi harta juga, orang bagi sedekah juga. Nah, tak curi dia malam tu, dah banyak dapat harta. Orang pun bising, apa cerita ni bagi sedekah pada pencuri, sedangkan orang miskin, anak yatim, orang memerlukan ramai. Mana tak kena tepat sedekah dia. Akhir sampai ke pengetahuan dia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rupanya aku ni salah bagi. Kalau aku bagi ni pencuri. Nah. Lalu dia bawa pula harta dia di tengah malam lain. Dia nak tebus balik kesilapan dia, salah bagi tadi. Dia jumpa seorang perempuan, dia pun bagi harta. Tengok hak dia bagi tu pula pelacur, penzina. Keesokan bising, duk bagi sedekah kepada pelacur. Ibu tunggal, janda, anak yatim, ramai lagi yang berhak terima sedekah, tiba-tiba bagi pada pelacur. Bila sampai ke pengetahuan dia, ya Allah, aku salah lagi, silap lagi, rupanya aku bagi ni seorang pelacur. Nah, dia bawa pula harta dia hari lain, malam lain, dia jumpa seorang lelaki, dia pun bagi. Yang ketiga ni jatuh orang kaya. Orang kaya pun satu lambat ulu terima. Keesokan bising, di pasar-pasar bising, cerita. Orang kaya dia cerita, aku ni kaya-kaya pun bagi harta lagi. Apa dia ni bagi orang kaya, sedangkan ramai lagi orang yang lebih memerlukan. Bila sampai ke pengetahuan dia, segala puji bagi Allah, ya Allah, aku silap lagi. Rupanya aku bagi ni jatuh orang kaya. Jadi dia merasakan sedekah dia ni sia-sia, sebab tak sampai matlamat, tak sampai sasaran dia. Tiba-tiba malam tu dia bermimpi dengan suara yang menjelaskan sedekah dia tu, yang dia rasa tak ada pahala, sia-sia ni. Rupa-rupanya di sebalik yang berlaku tu, pencuri hak terima sedekah dia tu akhirnya bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nak cerita berkat harta tu. Nah, harta tu berkat sehingga hak mencuri tu akhirnya taubat kepada Allah Ta'ala, tidak lagi mencuri. Yang berzina akhirnya balik ke pakar jalan. Kalau dia duduk makan hasil zina hari-hari itu merosakkan kehidupan dia. Ada pun dia makan harta sedekah berkat ni,
mengubah kehidupan dia jadi orang yang baik. Hak kaya tak ada akhir jadi pemurah macam dia juga. Anak cerita sedekah ni tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak rugi. Salah beri orang pun untung lagi. Orang tipu dua fadilah. Sedekah tetap dapat pahala, atas penipuan tu pahala lain pula. Dan Nabi SAW bersabda, "Mana qasa malu 'abdin min sadaqah." Tidak akan kurang harta sebab dikeluarkan sedekah. Sebagaimana tidak akan bertambah harta disebabkan perkhianatan dan penipuan. Orang yang suka menipu, suka khianat. Tengok banyak mana kontraktor besar. Tak jujur, khianat, tipu, akhir jatuh. Setengahnya miskin sebelum jadi kontraktor. Lebih teruk daripada tu lagi kehidupan dia. Muflih, bankrupt. Hak meniaga yang meragukan macam-macam hari ni, direct selling ke apa nak sebut pun tak kerti. Jual penapis air je. Tapi kempen yang mengelirukan, wala tanajashu, jangan kamu tawar-menawar mengelirukan orang. Jual penapis air, tiba-tiba dapat merawat 1000 macam penyakit. Upah orang pula. Buat pengakuan, saya nama sekian-sekian, alamat sekian-sekian, email, WhatsApp. Setelah saya makan produk ini selama 2 minggu, kencing manis saya hilang 100%. Kencing manis 20 tahun, makan 3 minggu hilang kencing manis. Kawan ni baca, oh, beli juga sama, buang ubat kencing manis, 3 hari makan. Alhamdulillah, hilang sungguh, tapi tu masuk kubur. Menggelirukan orang. Banyak mana. Tengok pada mula meniaga, oh, jutawan, kereta besar, rumah besar. Akhirnya rudung jatuh ke bawah. Teringat Imam Ghazali dia. Dalam kitab Ihya, Imam Ghazali sebut satu kisah. Kisah dia, seorang ni dia ada lembu betina. Hari-hari dia perah susu tu. Sebelum jual ke pasar, dia campur air. Sebab nak cari untung lebih. Bila jual kat, wallahi susu ni 100% asli. Banyaklah hari ni. Duk tipu orang, susu campur air. Takdir Allah Ta'ala, satu hari turun hujan lebat, datang air bah, sehingga menenggelamkan lembu tadi. Mati lembu. Hak sumber pendapatan hari-hari dia tu binasa. Lalu kata anak-anak dia, ayah, mak, air hak kita duk bagi orang minum hari-hari tertipu orang tu, sekarang dia sudah berkumpul menjadi air yang sangat besar, memusnahkan harta kita. Nak cari untung sikit, Allah Ta'ala tarik habis. Barangkali banyaklah hari ni buat amalan yang sama, sekali datang banjir, habis. Selas pinggan telanjang bulat akhirnya. Untung mana-mana orang. Mati dia, mati bersama dia dosa-dosa dia. Dia mati, dosa dia juga mati. Begitu lebih menguntungkan lagi orang yang mati, pahala dia hidup.
Dia mati pahala hidup. Sedekah jariah dia hidup. Pusat tahfiz, masjid, madrasah, pusat anak yatim, hidup pahala dia. Dan rugi yang teramat mana-mana orang yang mati, tiba-tiba dosa dia hidup. Mati dah puluh tahun tapi dosa dia hidup lagi. Seperti kata ulama, orang buat duit palsu. Orang buat duit palsu ni, dosa dia lebih teruk daripada orang hak makan harta orang 100 dinar. Dia curi harta orang 100 dinar, dia tanggung atas 100 dinar tu je, sekali je. Tapi hak buat duit palsu ni, dia dah mati 200 tahun, duit tu diguna pakai lagi. Siang malam kena azab dalam kubur, kena soal. Setiap orang guna, orang makan daripada duit yang tersebar tadi, walaupun dah puluh tahun, ratus tahun sekalipun, dia tetap kena azab dalam kubur. Sehingga kata ulama, duit tadi terbakar, dimakan oleh api, nah, jatuh dalam sungai, binasa, orang tak guna lagi, baru lepas azab dia. Rugi yang teramat mana-mana orang, dia mati dosa dia hidup. Dan untung yang teramat mana-mana orang, mati dia, mati bersama dia dosa-dosa dia. Mati dia, pahala dia berjalan, iaitu sedekah di antaranya. Yang kedua, sembahyang. Mana untung sembahyang? Nabi sebut dalam hadis pembandingan yang sangat jelas, terang, mudah kita faham. Nabi sebut orang sembahyang ni macam orang yang di hadapan rumah dia ada sungai. 5 kali sehari mandi sungai, berenang habis tubuh badan dalam sungai. Nabi tanya sahabat, ada lagi ke sakit-baki daki pada tubuh orang ni? Qalu la syai'. Kata sahabat, tidak ya Rasulullah. Bersih. Mandi pertama dia bersih dah, tengah hari dia mandi pula, membersihkan lagi tubuh badan dia. Petang mandi lagi, menambahkan lagi kebersihan dia. Malam 2 kali mandi. La syai', tidak ada. Begitulah kata Nabi, dosa ni, sembahyang ni, dia menghapuskan dosa sebagaimana air menghapuskan daki. Itu cerita sembahyang ni. 5 waktu kita sembahyang, menghapuskan dosa-dosa kita. Apa kata Nabi? As-salawatul khams wal jum'atu ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun limajtunibatil kaba'ir. Sembahyang 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, penebus dosa antara satu dengan yang lain, selama mana ditinggalkan dosa-dosa besar, dijauhi dosa-dosa besar. Kita ni atas sifat manusia khata'un, yang sentiasa buat salah silap. Wa khata'ina tawwabun, sebaik-baik orang hak buat silap ni balik taubat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mensyariatkan kita ibadah yang jadi proses kepada penapisan, penjernihan kepada keimanan kita. Bila kita buat dosa, hati kita hitam, berkarat, iman kita tercela, maka cara nak bersihkan balik hati ni, nak jernihkan balik iman,
syariatkan kita sembahyang 5 waktu. Dengan sembahyang subuh dapat keampunan. Nanti zuhur pula dapat lagi keampunan, membersihkan lagi hati. Datang asar, datang maghrib isyak, macam mandi tadi, menghilangkan daki. Begitu sembahyang menghilangkan dosa. Itu kalau 5 kali sehari mandi, dah bersih tubuh badan. Dah kalau mandi sampai puluh-puluh kali sehari, sukai puluh-puluh kali sehari duduk berendam dalam air, tidakkah lebih membersihkan lagi? Makna tak padang sembahyang fardu, rawatib tak tinggal, duha, tahajud waktu malam, tidakkah membersihkan lagi jiwa kita, menjernihkan lagi keimanan kita? Tak padang lagi 5 waktu, tebalnya dosa. Allah Ta'ala syariatkan pula ibadah hari Jumaat, mingguan. Wal Jum'ah ila Jum'ah, Jumaat ke Jumaat penebus dosa, antara satu dengan yang lain. Disebut dalam hadis, inna lillahi fi kulli Jum'ah 600,000 atiq minan nar. Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala pada setiap hari Jumaat 600,000 hamba dimerdekakan daripada neraka. Nak cerita besarnya hari Jumaat, Sayyidul Ayyam hulu segala hari. Iza salamatul Jum'ah salamatul Ayyam. Bila selamat hari Jumaat, selamat semua hari-hari lain. Makna kalau hari Jumaat tak selamat juga, dosa hari Jumaat dahsyat pada hari lain, jawab dia, hancur habis hari-hari lain. Maka hari Jumaat disyariatkan sembahyang Jumaat. Bermula mandi sunat Jumaat, datang masjid, sahur azan, tahiyatul masjid, dengar khutbah sembahyang Jumaat, seminggu dosa tak ampun. Tak padang lagi Jumaat, tebal dosa. Allah Ta'ala jadikan pula ibadah bermusim, iaitu Ramadan wa Ramadan. Datang Ramadan ni, nak jernihkan balik keimanan ni, nak tapih balik kesalahan-kesalahan dosa ni. Man shoma Ramadana wa qamahu imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa puasa Ramadan dan menghidupkan malam dia dengan ibadah, terutamanya sembahyang tarawih, dengan penuh keimanan mengharapkan pahala keampunan, nescaya diampun baginya barang yang terdahulu daripada dosa. Allah Ta'ala syariatkan kita di bulan ni ibadah, siang malam pagi petang. Kalau sembahyang 5 minit, ibarat mandi 5 minit, dah tangga daki, gugur dosa. Sebut puasa ni bukan 5 minit, bukan 5 jam. Sehari suntuk subuh sampai maghrib. Kalau duduk dalam sungai kau, masuk pagi dalam sungai, keluar maghrib, bersih dah, nampak tulang mak kali, jernih. Itu kita di bulan ni cerah, nampak macam-macam kebaikan. Allah Ta'ala wajibkan puasa, kena lapar, kena dahaga. Rupanya di sebalik lapar ni terkandung rahsia yang sangat besar. Man ja'a batnuhu azamat fikratuhu wa tana qalbuhu.
Orang lapar perut dia, kata Nabi, besar fikir, cerdik hati. Bermodalkan lapar ni kita jadi orang cerdik. 11 bulan kita kenyang. 11 bulan dah lepas subuh, kedai mamak roti canai 3 biji. Nasi lemak 2 buku, teh tarik 2 gelas. Kuih tak usah kira. Tengah hari nasi belauk, petang cendol goreng pisang, malam siakak 3 rasa. 11 bulan duk sombak-sombak perut ni. Tapi fikir kita tak besar, tak luas, tak jauh. Terhalang nak nampak kebaikan, nak nampak akhirat. Datang Ramadan, Allah Ta'ala suruh puasa. Berlapar kita. Tengok dengan lapar ni jadi cerdik. Besar fikir, jauh fikir. Nampak akhirat, nampak alam kubur, nampak bekalan untuk balik menghadap Allah Ta'ala. Itu cerita bila puasa, masjid surau jadi meriah. Padahal COVID-19 tak menang lagi. SOP ketat. Tak kena cara 10,000, 50,000 melayang. Waktu subuh setengah masjid macam waktu Jumaat melimpah. Tengah hari matahari memuncak tak kepala, nyacang tak kepala. Orang puasa paling terasa tengah hari ni. Perik tekak menahan dahaga, pedih perut menahan lapar. Pun tengok masjid surau boleh buat kuliah suruh ramai orang. Asar kemuncak. Orang kata tak ada daya, tak ada maya dah. Pum, ramai masjid surau. Muka seorang pucat. Dok sehari yang tahan lapar dahaga. Maghrib, ramai balik jadi bodoh semula. Dah kenyang. Luqmanul Hakim, dia pesan anak dia. Luqmanul Hakim, dalam Quran terpapar nama dia. Satu surah Al-Quran. Dia bukan Nabi, bukan Rasul. Nama terpapar dalam Al-Quran. Hebatnya manusia yang bernama Luqman ni. Dia miskin, dia susah, dia lapar, dia hamba abdi. Tiba-tiba dia didik anak dia dengan lapar. Kita miskin kaya sama je didik anak. Orang miskin, nak orang kata, mu belajar sungguh-sungguh, esok masuk universiti, mu akan jadi orang kaya, orang kenyang. Tak hina macam mak pak mu ni, tak ngaji, tak belajar tinggi ni. Besar cerita nak suruh anak ni jadi orang kenyang, orang kaya. Dah jatuh orang kaya dah, sama juga. Kamu belajar tinggi-tinggi, masuk universiti, nanti kamu akan kaya macam bapak kamu. Matlamat yang sama. Luqman dia lapar, dia susah. Tiba-tiba dia pesan anak dia, ya bunayya izam talatil mu'dah namatil fikrah wa kharasul hikmah wa khalid ta'al ibadah. Ya anak kesayanganku, bila penuh perut kamu dengan makanan, bila penuh perut dengan makanan, makna kamu makan berpinggang-pinggang sampai kenyang. Itu pengalaman kita bila berbuka puasa, tak kena cara, layang sungguh. Air kelapa saja 3 gelas. Nasi 5 pinggan, ikan pati masuk terpayung. Bubur 3 mangkuk. Buah tak usah kira, rokok 15 batang. Innalillah, KO terus. Namatil fikrah, tidurlah akal kamu dan hilang kebijaksanaan kamu, kata Luqman pada anak dia. Maka jadi orang bodoh. Wa qa'adatil a'da'an ibadah, dan lemah anggota kamu daripada mengerjakan ibadah. Kamu takkan mampu buat ibadah ketika itu, wahai anakku. Rupanya rahsia buat ibadah kuat ni dengan lapar, bukan dengan kenyang.
Nah, atau setengah di kampung-kampung waktu maghrib azan pun tak ada. Subuh ada, zuhur asar ada lagi, maghrib gelap tu. Pergi rumah Tok Bila tengok, menyandar dinding, kain pun tak kilat. Rumah Tok Imam apa kerah. Nah, habis KO tu. Nah. Rupanya di sebalik lapar ni timbul kecerdikan. Nah. Bulan ni kita dididik, ditarbiah oleh Allah Ta'ala. 24 jam hidup beribadah. Bermula sebelum subuh sahur, bermula subuh maghrib puasa, bermula maghrib berbuka, maghrib semayang maghrib, sambung isyak terawih, tadarus Quran, tidur dengan niat nak bangun besok pula sambung. 24 jam hidup beribadah pada Allah Ta'ala. Modal dia hak paling besar puasa. Nah, rupanya puasa ni menjadikan kita macam malaikat. Malaikat tak makan tak minum 24 jam ibadah pada Allah Ta'ala. Rupanya modal puasa ni heret kita ibadah pada Allah Ta'ala. Kenyang pula menyamakan kita dengan lembu. Makan sebanyak-banyaknya, akhirnya kemuncak lazat jadi lemah. Nak tidur, nak rehat, tak nak fikir apa-apa dah. Macam binatang kita. Jadi di antara proses penjernihan keimanan kita, penyucian jiwa kita, keimanan kita, melalui ibadah-ibadah dan banyak lagi perkara-perkara yang lain. Yang paling besarnya sembahyang 5 waktu. Ibadah sembahyang itu sendiri membawa keuntungan yang sangat besar kepada kita. Dan yang akhirnya baca Quran. Apa kata Nabi orang baca Quran? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang baca Quran, orang yang belajar Quran, yang mengajar Al-Quran. Sebut orang belajar, orang mengajar Quran ni siang malam mulut dia basah dengan kalam Allah Ta'ala. Perkataan yang mana paling benar nak dibanding kalam Allah Ta'ala, paling baik, paling mulia nak banding kalam Allah Ta'ala. Mulut ni Quran siang malam pagi petang, yang membawa sakinah, ketenangan, yang membawa syifa, penyembuhan kepada macam-macam penyakit, yang membawa macam-macam kelebihan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini, apatah lagi pada hari kiamat. Nabi sebut orang baca Quran ni, dia duk baca sampai pasal bacaan dia, tartil betul tajwid dia. Allazi yaqra'uhu wa huwa mahirun bih ma'al safal kiramil bararah. Nabi kata orang baca Quran sehingga mahir bacaan dia, pasal bacaan dia. Nak pasal ni dia baca hari-hari. Kalau tak baca hari-hari tak pasal. Sama saya cakap pun sama juga. Ustaz Mutu tak hidup jawab dia. Baca Quran, pasal bacaan, hari kiamat duduk dengan Nabi, dengan malaikat, dengan Nabi-Nabi yang mulia. Wallazi yaqra'u wa huwa 'alaihi syaq falahu ajran. Dan orang baca Quran tapi berat lidah dia, tak pasal bacaan dia, baru nak mengenal huruf, baru nak mengenal makhraj, nak sebut sabdu tu belok lidah-lidah. Nah, Ustaz Mutu tak hidup, tahu Ustaz Mutu tak hidup. Oh letih. Nah, falahu ajran. Nabi kata bagi 2 pahala. 2 pahala. Pahala atas payah baca Quran, pahala baca Quran, 2 pahala. Ini tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak rugi. Dan Nabi buat perbandingan. Masal mu'min allazi yaqra'ul Quran kal utrujah. Orang beriman hak baca Quran ni, kata Nabi,
seperti buah utrujah. Rihat tayyibun wa tamahar tayyib. Bau dia harum semerbak, rasa dia lazat. Ada buah bau dia harum, bau saja dah, oh semangat dah. Kalau kita buah apa? Bau sedap, makan sedap. Musangking kedua hitam. Nah, bau dia, oh naik darah dah. Makan kena seteruk tu. Nak cerita orang beriman baca Quran ni, luar dia berseri-seri, dalam dia atas iman tu menambahkan lagi kemanisan dia. Ada hak dalam comel, hak luar comel. Walladhi, dan bandingan orang beriman la yaqul Quran kama sali apa? Kama sali tamrah la rihalha wa tamah khulun. Nabi kata orang beriman hak tak baca Quran ni macam buah kurma. Bau tak ada tapi rasa manis. Kurma ni ada bau tak? Ada bau tak? Tak ada. Dah cerita orang kita pergi Madinah, pergi pasar kurma je, berebut ambil kurma cium. Perangai orang kita kan, cium je. Nah, tak payah cium, kurma tak ada bau. Tiba-tiba cium bau juga, pelik je bau. Tu bukan bau kurma, tu bau tangan arak peluh dia. Kurma tak ada bau tapi makan dia manis. Itulah bandingan orang beriman yang tak baca Quran. Atas iman tu comel, seri luar tak ada. Itu beza anak-anak belajar tahfiz dengan anak-anak belajar sekolah biasa. Minta maaf lah atas sekolah biasa. Tengok anak-anak tahfiz, sejuk hati, berseri wajah mereka, kesan Quran siang malam. Hak sekolah biasa pula, keruh muka seorang-seorang. Nah, sebab dia tak baca Quran walaupun dalam dia ada iman. Dan bandingan orang munafik pula hak baca Quran, seperti buah raihanah. Rihat tayyib wa tamah murrun. Bau dia sedap, rasa pula pahit. Bau raihanah ni bau sedap, rasa pahit. Ada buah bau dia, oh lemah gitu. Kalau sebab kita buah apa? Buah khini ke apa? Tak, buah khini. Sebiji duduk dalam rumah. Rumah pula tak ada lubang. Oh lemah bau dia. Tapi bila koyak belah tengok, berulak sana sini, makan pahit. Buang gitu je. Itu orang munafik. Dalam dia buruk, iman tak ada. Tapi atas baca Quran, nampak juga seri dia. Atas baca Quran tu. Cerita hebat Quran. Dan bandingan orang munafik yang tak baca Quran seperti Hamzalah, la rihalha wa tamhamurru. Bau tak ada, rasa pahit. Buah buruk, luar buruk, dalam buruk. Ni awal-awal lagi orang buat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah kamu barang yang mudah dari Al-Quran. Sebut Quran ni tuan-tuan sangat istimewa, mukjizat terbesar Nabi SAW. Baca dia afdal ibadah, seafdal ibadah. Nah, semata-mata baca boleh pahala dah. Tak faham sekalipun. Teringat ada satu kisah, nah, berlaku di tanah Arab. Betul tak betul wallahualam, tapi pengajaran dia. Nah, ada seorang pokcik ni, datuk, dia baca Quran hari-hari dengan cucu dia. Dia baca, cucu duduk sama. Nah, sambil-sambil dia apa ni, ambil arang letak dalam baku, campur dalam api. Tanah Arab ni kan salji, dia campur dalam api tu untuk panahkan badan, hangatkan badan di musim panas ni. Jadi dia pun baca Quran dengan cucu dia. Sekali cucu kata, datuk, setiap kali datuk baca Quran aku ikut, tapi aku tak faham apa aku baca ni.
Aku tak faham apa aku baca. Cucu rasa sia-sia. Nah, dia baca Quran, dia tak faham apa dia baca. Nah. Jadi apa faedah aku baca, aku tak faham. Nah. Datuk ni, dia jawab soalan cucu dia ni, dia beri baku hak bekas harang tu. Penuh daki harang duk baku tu. Nah. Dia kata, kamu ambil baku ni, sungai kat depan rumah tu, kamu cebok air, bawa ke aku. Cucu tak kata apa, ambil baku tu ke cebok air. Baku mana nak takung air duk dalam. Angkat je, kering, angkat je kering. Sampai Datuk tak ada air dah, setitik pun tak ada. Datuk kata pergi lagi. Cucu berkali-kali, akhir cucu ni dah gerang dah, rasa bodoh. Datuk suruh kerja bodoh. Mana mungkin, kata dia, baku yang berlubang macam ni air boleh bertangkung dalam dia. Dia marah Datuk dia. Dalam keadaan dia marah, emosi ke Datuk dia ni, dia terpandang baku tu. Tadi baku ni hitam dengan arang, sekarang dia putih sebab berkali-kali lalu ke air. Nak cerita itulah Al-Quranul Karim. Ya, kita baca, kita tak faham. Semata-mata baca, semata-mata dengar masuk ke telinga, tapi dia membersihkan hati hak hitam. Betul tak? Semata-mata baca membawa sakinah, ketenangan. Membawa syifa, penyembuhan macam-macam penyakit hak melekat di hati kita ni. Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzni, waktu Nabi SAW nak berperang di Tabuk, nak berperang Tabuk, dia sakit tenat. Nabi tinggal dia pergi berperang. Dia Tabuk lawan Rum. Bila sampai di Tabuk, Jibril datang pada Nabi beritahu Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzni sudah meninggal dunia. Lalu Nabi panggil sahabat sembahyang jenazah ni. Bila selesai sembahyang jenazah, Nabi beritahu sahabat, Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzni, jenazah dia telah disembahyang oleh 70,000 malaikat. Terkejut sahabat. Kenapa jadi begitu ya Rasulullah? Dia tak datang berperang, dia mati sakit. 70,000 malaikat sembahyangkan jenazah dia. Lalu Nabi SAW jelaskan, ni kerana Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzni ni dalam keadaan berdiri berbaring, dia suka baca surah Al-Ikhlas. Rupanya sahabat ni amalan baca Quran dia mudah, tuan-tuan. Siang malam pagi petang dia ulang surah Qul Huwallahu Ahad. Tahu je. Siang malam pagi petang Qul Huwallahu Ahad dia. Meninggal dia 70,000 malaikat yang sembahyangkan jenazah dia. Takkan Qul Allah tak ingat? Nah, kalau tu imam 8 rakaat semua Qul Allah, penuh surah. Nah, masjid ada orang kali. Nah. Baca Qul Allah je. Nah. Sufyan Ats-Tsauri, sebab apa mati dia? Punca mata Sufyan Ats-Tsauri ni meninggal dia sebab pembuluh darah jantung dia pecah. Pecah pembuluh jantung darah dia. Darah jantung dia. Satu malam dia baca surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir, sampai habis. Surah ni diulang-ulang daripada malam sampai ke pagi. Satu surah je. Tapi menimbulkan gerung takut dia kepada azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga pecah pembuluh darah jantung dia, akhir menghembuskan nafas terakhir. Datang tabib mengesahkan mati Sufyan Ats-Tsauri sebab berlaku pendarahan teruk pada jantung dia. Mati sebab apa? Baca Quran. Ni mati sebab apa? Kecewa tak boleh balik raya kampung. Mati sebab baca Quran. Nak cerita hebatnya orang baca Quran. Nah, macam-macam anugerah Allah Subhanahu wa taala. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca kamu barang yang mudah daripada Al-Quran. Nah.
Cukuplah sekali itu, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma zidna warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi